Hari ini, marilah kita berkongsi firman Tuhan di bawah tajuk Dunia Malaikat yang Kekal dan Kerajaan Syurga. 천국이라는 주제의 말씀을 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 1 Korintus bab 15 ayat 44. 함께 보시겠습니다. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula jenis tubuh apa? 어떤 몸이 있다고요? Tubuh rohania. 몸이 있고 Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Alkitab mengajar bahawa kita bukan hanya ada tubuh alamiah 3 dimensi. Apabila kita meninggalkan dunia 3 dimensi, mesti ada dunia rohani dalam dunia 4 dan 5 dimensi. Dalam erti kata lain, mesti ada dunia malaikat. 우리에게 가르침을 주고 있습니다. Semasa hidup di bumi, bagaimanakah kita tahu dunia rohani yang tidak kelihatan? Kalian semua tahu bahawa Alkitab memainkan peranan sebagai mikroskop dan teleskop secara rohani, bukan? Jadi, kita perlu meneliti Alkitab. 들여다봐야 되겠고 Dan apabila kita membaca Alkitab, kita harus pelajari semua isi kandungan dengan mata iman. 모두가 돼야 되겠습니다. Alkitab berkata bahawa ada tubuh alamiah 오늘 보니까 dan juga pasti ada tubuh rohania. 육의 몸뿐만 Itulah ajaran Alkitab. 반드시 존재한다라고 우리에게 또 가르침을 주고 계십니다. Mari lihat ayat 40. 보시면 하늘의 Ada tubuh syurgawi dan tubuh duniawi. 땅에 속한 Tetapi kemuliaan tubuh syurgawi 속한 자의 lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 자의 영광이 따로 있더라고 이렇게 말씀을 주셨습니다. 자, Tubuh syurgawi dan tubuh duniawi. 땅에 속한 형체 Alkitab jelas berkata bahawa tubuh dunia 3 dimensi 살아갈 dan tubuh dunia malaikat pasti wujud. 있습니다. 히브리서 Mari pergi ke buku Ibrani bab 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? 있느냐라고 했습니다. 자, 육체 Sama seperti kita ada Bapa fizikal, kita juga ada Bapa segala roh. 영의 아버지가 계신다라고 이렇게 일깨워주고 있습니다. 지금은 Sekarang, kita hidup di dunia 3 dimensi dengan tubuh yang terhad oleh masa dan ruang. 이런 몸을 가지고 우리가 살고 있습니다. 그러나 이제 Namun apabila kita kembali ke syurga, yaitu tanah air abadi, kita akan dapat hidup di dunia 4 atau 5 dimensi. Sekarang, kita tidak dapat membayangkan dunia itu. Namun ia telah dijanjikan dalam Alkitab bahawa kita akan hidup di dunia yang menakjubkan bawah berkat Tuhan. 이런 또 약속이 성경 가운데 기록되어 있지 않습니까? 육의 Kita mesti faham bahawa ada tubuh duniawi dan tubuh rohania. 존재한다는 사실을 우리 모두가 또 반드시 이해해야 되겠죠. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja bab 17 ayat 21. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." 돌아오게 하옵소서하니. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Inilah anakmu, ia sudah hidup." 여기에 지금 보면 Di sini kita melihat Elia menghidupkan semula anak yang mati. 아이를 살리는 이와 같은 그 과정에 아이의 Alkitab berkata bahawa anak itu mati apabila rohnya meninggalkannya 다시 몸으로 돌아왔을 때는 그 아이, dan dia hidup kembali apabila rohnya kembali. 자, 그렇다면 우리 육체는 Alkitab menyatakan kita hidup apabila roh wujud dalam tubuh 살아있다라고 표현하고 dan mati apabila roh meninggalkan tubuh kita. 죽었다라고 표현하고 있습니다. 다시 말해 Dalam erti kata lain, kita dapat faham bahawa pasti ada dunia tubuh 3 dimensi yang kita hidup sekarang dan dunia roh. 우리 모두가 또 이해할 수 있겠죠. 그렇다면 Kalau begitu, kita harus percaya bahawa syurga dan neraka pasti wujud. 한다는 것을 우리 모두가 믿어야 되겠습니다. Marilah lihat buku Ayub bab 19. Ayub bab 19 ayat 23. 나의 말이 곧 Kiranya perkataanku ditulis, 세워졌습니다. dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. 나의 이 가죽
이것이 Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan buat apa? Melihat Tuhan. 갖고 있습니다. 자, 이 Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, merujuk kepada kematian. 있지 않습니까? 그럼 육체가 Selepas tubuh mati, ada sesuatu yang masih hidup. 있습니다. 살아있는 Kerana ia hidup, 존재가 ia melihat Tuhan dan merasainya. 걸 바라볼 수 있고 Makhluk sebegitu pasti wujud. 그런 존재가 분명히 있다라고 되어 있지 않습니까? Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Tuhan. 내가 육체 Sehingga sekarang aku tinggal dalam tubuh. 육체 안에 거했지만 Mulai sekarang, 밖에서 tanpa dagingku pun, aku akan melihat siapa? Melihat Tuhan. 힘이 다 썩고 난 이후에 Selepas tubuh rosak, 그래서 하나님 ada makhluk yang boleh melihat Tuhan di luar tubuh. 얘기입니까? Apakah itu? 영혼의 Itulah roh atau jiwa. Sudah pasti ada dunia roh kita. Kalian semua, tubuh kita dapat berasa gembira? Dapat. 느낍니다. Dapatkah ia berasa sedih? Dapat. 고통을 Dapatkah ia berasa sakit? Dapat. Kita berkata kita suka apa yang baik dan berasa benci terhadap benda yang membencikan. Tubuh kita merasai semuanya itu. Kalau begitu, bagaimana pula dengan roh? Dapatkah roh berasa sakit atau tidak? 영혼이 괴로운 걸 느낄까요? 느끼지 않을까요? Roh pun sama. Roh juga dapat rasa sakit, menyukai apa yang baik dan membenci apa yang buruk. 영혼도 좋은 것을 좋아할 줄 알고 나쁜 것을 싫어할 줄 압니다. Apabila kita meninggalkan dunia tiga dimensi, kita akan pergi ke dunia dimensi yang lebih tinggi. 그 다음 세계로 Dunia seterusnya pasti sangat berbeza. 지금과는 뭐 여러 가지 Cara kehidupan juga akan berbeza. 다 다르겠지. 지금 Tetapi kita akan mempunyai perasaan seperti sekarang. 수 있습니다. Kita akan berasa sakit, sedih, derita, 괴로움도 느낄 줄 dan segala-galanya. 모든 것이 다 느껴지는데 Tetapi apakah yang Tuhan janjikan kepada umatnya yang akan diselamatkan? 다시는 Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau maut. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. 해주겠다. 이걸 하나님께서 약속을 해놓으신 것이 Ini bukan kerana roh tidak dapat merasai perasaan-perasaan itu. 이제 못한다는 것이 아니죠. 하나님께서 구원 Kita mesti tahu bahawa itu berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya yang akan diselamatkan. Kalau begitu, 영혼도 adakah roh juga berasa gembira dan sakit? 내용에 대해서 Untuk ini, marilah lihat dalam buku Lukas bab 16. Buku Lukas bab 16 ayat 19. 가르침을 함께 보겠습니다. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawanya oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. 제가 음부에서 Di manakah dia? 라는 음부는 Di dalam neraka. Dan semasa ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. 그의 품에 있는 나사로를 보았더라 하고 있습니다. 육체는 이미 Tubuh sudah mati, 그런데 어떤 dan badan yang lain jatuh ke neraka, dan bagaimana? Menderita sengsara. 그래서 뭘 받고 있더라고요? 고통을 받고 있다 하고 있습니다. 그렇다면 Tubuh menderita di dalam tiga dimensi. 육체가 당하는 고통도 Roh yang di dalam dimensi yang lebih tinggi pun sama. 어떤 세계 속에 있는 그 영혼들 Di dunia rohani juga ada penderitaan atau tidak. 어떤 뜻입니까? Tertulis bahawa ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Marilah lihat ayat 24. 가로되 Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 하나이다라고 했습니다. 그 지옥 Yesus sendiri memberi ajaran kepada murid-muridnya 모습을 dengan contoh orang kaya yang menderita dalam belerang yang membakar. 힘을 지금 설파하고 계시는 그러한 장면입니다. Jika tiada neraka, mengapakah Yesus mengajar murid-murid dengan menceritakan tentang neraka 또 많은 유대인들과 dan mengajar banyak orang Yehuda serta orang lain di sana? 가르침을 줄 특이
그게 있겠습니까? 그럴 Tidak 이유가 perlu, 없습니다. bukan? 그렇다면 Jika tiada neraka, 것이 seharusnya tiada sebarang kesakitan di dunia rohani juga, 이 고통이 bukan? 없어야 됩니다. 그렇지 않습니까? Berasa sakit bermaksud bahawa pasti ada tempat penderitaan. 틀림없이 고통받을 장소가 있다는 뜻이 되겠고 Mengenai tempat penderitaan, di manakah tempat itu menurut ajaran Yesus? 있습니까? Sangat nyata, itulah neraka. 표현이 되어 있습니다. 여기 지금 Di sini kita dapat lihat Yesus sendiri mengatakan neraka. 보시는 장면입니다. Mari sambung dengan ayat 28. 넘어가 보겠습니다. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat apa? Tempat penderitaan ini. Neraka ialah tempat penderitaan dan hukuman. Itu bermaksud bahawa roh pun berasa sakit, bukan? Ia pasti berasa sakit. 틀림없이 고통을 느끼고 있습니다. Sebaliknya, bagaimana pula dengan Lazarus yang duduk di pangkuan Tuhan? Mari lihat bagaimana perasaannya di sana di ayat 25. 25절에 우리 계속 보겠습니다. 아브라함이 Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahawa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang bagaimana? 뭘 받는다고요? 위로를 Ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Dunia 3 dimensi dan dunia 4 dimensi. Apakah perbezaan antaranya? Tentang perasaan, 느낄 수 tiada perbezaannya. 감정에 대해서 말이죠. Semua perasaan, sakit, siksa, dan selesa adalah sama di kedua-dua dunia. 많은 Banyak orang mahu menamatkan kehidupan mereka dengan mudah jika mereka disakiti di bumi ini. 살려고 하는데요. Jika berbuat demikian, mereka akan jatuh ke penderitaan yang lebih besar di dunia seterusnya. 우리가 Sebab kita mempercayai Tuhan, menjalani kehidupan iman dan mentaati kehendak Tuhan adalah untuk pergi ke syurga, iaitu tempat Tuhan menghapuskan kesedihan, kesakitan, penderitaan serta kesiksaan, dan hanya ada penghiburan, 슬픔도 kasih, keamanan, dan sukacita. 하나님께서 면제해 주시는 참으로 위로가 있고 사랑이 있고 평화가 있고 기쁨이 넘쳐나고 Bukankah kita sedang berusaha untuk pergi ke syurga dan menjalani kehidupan yang indah itu selama-lamanya? Untuk pergi ke sana, kita menjalani kehidupan iman dengan setia. 그곳에 가기 위해서 믿음 생활 열심히 하시는 것이지. 세상 Orang di dunia berkata, tiada neraka. Jadi aku akan hidup sesuka hati di bumi. Bagaimanapun aku tidak akan jatuh ke neraka. 그렇게 해도 지옥에는 안 갈 것 아니냐 말이야. Jika tiada neraka, 라고 한다면 tiada tempat penderitaan. 이와 같은 곳이 없다라고 한다면 Manusia di dunia akan hidup lebih jahat daripada sekarang. 어떻게 살지도 모르겠습니다. 여러분 Kalian semua, 지옥이 있어요. neraka pasti wujud. 우리 하나님께서 Apabila Tuhan kita datang ke bumi ini dalam tubuh, betapa jelasnya Dia menggambarkan syurga dan neraka. 설명하고 있습니까? Bukankah kita harus ingat ajaran ini? 오지 않게 하소서. Tolong memperingati mereka agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. 이와 같은 Lazarus dibawa ke pangkuan Tuhan mendapat hiburan. 제목 아니겠습니까? 마태복음 Marilah lihat buku Matius bab 18. Kristus terus terang 지옥에 대한 menerangkan neraka. 한 번 더 설명하신 그리스도의 교훈을 찾아보겠습니다. 마태복음 Matius bab 18 8장 ayat 7. 함께 보시겠습니다. 실족 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatannya harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. 그 사람에게는 화가 있도다. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. 던지오는 것보다 나으니라. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Kerana lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. 분명 Di sini juga, Yesus Kristus mengajar kita tentang neraka dengan jelas. Tempat penderitaan kekal dan tempat asap api yang menyeksa naik ke atas siang dan malam selama-lamanya. Itulah neraka. 끊임없이 올라가는 곳이 바로 이 지옥이라고 했습니다. Ada orang yang berkata, apabila tubuhku mati, aku tidak akan berasa sakit. Tidak benar. 고통을 느끼는 Dia akan pergi ke tempat penderitaan yang lagi besar.
그래서 이 땅에서 Itulah sebabnya kita mesti bertaubat atas dosa kita di bumi, sambil mengikuti firman Tuhan dan bertaubat atas semua salah laku yang kita lakukan di syurga. 잘못된 그 모든 일들을 반성하고 회개하면서 Seluruh hati iman kita harus ditaruh dalam Tuhan, memandang ke arah kerajaan syurga setiap hari. Itulah yang mesti kita lakukan sekarang, bukan? 하겠습니까? Jika semua penderitaan berhenti apabila kehidupan berakhir di bumi, mungkin semua orang akan pilih jalan itu walaupun sedikit seksa di bumi ini. 택할런지도 모르겠습니다. Tetapi itu tidak benar, kalian semua. Penderitaan kita di bumi ini adalah lebih ringan. 그럴지도 모릅니다. Bagaimana dengan dunia kemudian? 그 다음 세계는 Penderitaan adalah selama-lamanya. 세세토록 끊임없이 말이죠. 그러니 이 땅에 Jadi, hal yang mesti dilakukan segera semasa di bumi ini adalah bertaubat, mencari kebenaran, dan mengamalkan firman Tuhan. 그 모든 Kita juga harus buang semua sifat dosa 하나님 앞에 dan menantikan hari Tuhan 거룩한 dengan kesolehan serta kekudusan di depannya. 간절히 사모할 줄 아는 우리 모두가 되어야 되겠습니다. Mari kita lihat buku Wahyu bab 20 ayat 10. 함께 보시겠습니다. 또 Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai berapa lama? 세세토록 밤낮 Selama-lamanya. 괴로움 가는 것. Perkataan lain untuk penderitaan ialah disiksa. 이 땅에 Di bumi ini, kadangkala penderitaan berhenti seketika dan kita ada masa untuk berehat. Namun, dalam api neraka yang membara-bara, orang akan menderita siang dan malam selama-lamanya. 이런 세- Agar kita jangan memasuki tempat penderitaan seperti itu, 신이 이 땅까지 Tuhan sendiri telah datang ke bumi. 오셔서 우리 Apabila Dia sendiri datang ke dunia ini, 천국을 Dia bahkan disalibkan untuk mengampunkan dosa kita, 못 박히시면서까지 agar kita dihantar ke kerajaan syurga dan bukannya neraka. Dia menjalani kehidupan yang begitu sebagai ganti kita, bukan? Janganlah anggap mempercayai Tuhan hanya sebagai agama, 신앙 sebagai suatu cara kehidupan. Ini segala-galanya kehidupan kita. 우리 삶의 전부입니다. Jika kita menantikan dunia yang akan kita masuk, jalan iman yang mesti kita jalani sekarang mesti menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita, bukannya sebahagian. 한 부분이 돼서는 결단코 안 되는 것입니다. Mari kita teruskan dengan buku Wahyu bab 20 ayat 12. 20장 12절의 말씀 볼까요? Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. 물은 대수 Di sini, orang mati merujuk kepada orang yang badan sudah mati. Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, iaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. 심판을 받으라고 했습니다. 여기 Sini, dikatakan bahawa orang mati yang tubuh sudah musnah dihakimi. 심판을 받으라고 하니까 뭔가 또 Sesuatu yang selain daripada tubuh hidup dan berdiri di depan tahta Tuhan. 과거에 이 땅에서 지었던 Tuhan akan mendedahkan setiap dosa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di bumi yang tiada pertaubatan dan menghukum mereka. Jadi mereka akan kekal dalam api belerang neraka yang asap naik. 오르는 지옥 유황불 속에서 고통과 고난을 당하게 될 것이라고 했습니다. 여러분, Kalian semua, dunia ini tidak tahu fakta ini. 하나님께서 Tuhan memberitahu kita terlebih dahulu. Jadi kita harus berkata kepada mereka, neraka wujud, syurga juga wujud. Dengan percayakan Tuhan, anda dapat mengelakkan penghakiman neraka dan memasuki syurga. 그 모든 심판을 피할 수가 있습니다. Kita bertanggungjawab memberitahu mereka, bukan? Mari kita lihat ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, iaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka, bagaimana? Dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke mana? Ke dalam lautan api. Alkitab berkata bahawa setiap orang yang tidak ditemukan namanya 이렇게
ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. 그럼 Jika orang tidak berasa sakit di tempat ini, maka tidak mengapa sama ada mereka masuk ke lautan api atau air. 상관이 없겠죠. Tetapi dikatakan bahawa mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. 당하는 고난이라고 했습니다. 우리 삶 Bukan tubuh di dunia 3 dimensi sahaja berasa sakit, ruh juga berasa sakit dan gembira di dunia 4 atau 5 dimensi. Itulah sebabnya ruh juga akan menderita, seperti Alkitab katakan, orang yang dilemparkan ke dalam lautan api akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. 하게 될 것이다 고 했습니다. Kita mesti jangan pergi ke tempat seperti itu, bukan? Orang berkata dengan cuai, ini hanya salah sebuah agama. 종교에 불과하다. 종교 Mereka menganggap kepercayaan kita sebagai hanya sebuah agama dan berkata bahawa kehidupan iman kita ialah satu cara kehidupan. Tetapi ia mesti menjadi tujuan kehidupan kita untuk pergi ke syurga. 어떤 것은 Tidak mengapa jika kehilangan sesuatu di bumi. Tetapi jika kehilangan syurga, orang akan kekal derita apabila dibuang ke dalam api neraka. 전부 들어가게 된다는 것을 Tuhan berkali-kali menyedarkan kita tentang hal itu. 일깨워 주셨고 또 알게 하셨습니다. 분명히 Dia menyedarkan kita bahawa dunia itu pasti wujud, bukan? 않았습니까? Mari lihat buku Wahyu bab 19 ayat 20. 짐승이 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam mana? Lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, yaitu api neraka, bukan? 이 둘이 Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. 말탄자의 입으로 Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Di sana sini pun, Tuhan menunjukkan neraka melalui wahyu. 계시를 통해서도 보여주셨고 차라리 Juga, Yesus sendiri mengajar kita tentang syurga dan neraka dengan berkata, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, pengalah kerana lebih baik engkau masuk ke dalam kehidupan dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Itulah ajaran Tuhan. 주셨고 알려주셨고 교훈하신 부분들입니다. Kalian semua, neraka wujud. Kita harus mengajar 없는 것은 없다고 dengan betul jika sesuatu itu wujud atau tidak wujud. Bukan, kalian semua, kita tidak boleh jatuh ke dalam neraka. Roh kita juga berasa sakit dan gembira di dunia rohani. 기쁨도 느낀다고 했습니다. 예, 우리 Mengenai berbagai perasaan roh kita, Yesus menggunakan banyak cara untuk menyatakannya. 직접 여러 가지 표현을 가지고 많은 말씀을 주셨는데요. Mari lihat beberapa ayat lagi. 한번 찾아봅시다. 누가복음 Buku Lukas bab 15 ayat 7. 내가 Aku 너희에게 berkata 이르노니 kepadamu, 이와 같이 demikianlah juga akan ada sukacita di syurga. 하늘에서는 Siapa berada di syurga? 누굽니까? Tuhan, para malaikat, 천사들과 dan makhluk rohani yang lain. 이 삼차원의 Mereka tiada tubuh 3 dimensi. Akan ada sukacita di syurga. Kerana satu orang berdosa yang bertaubat, lebih daripada apa, sukacita kerana 99 orang yang benar, yang tidak memerlukan pertaubatan. Di syurga dan dunia rohani, ada kesedihan dan kesakitan. Kita dapat berasa sakit dan gembira. 기쁨도 느낄 수 있습니다. Jadi hari ini, kita harus menjadi orang yang layak pergi ke syurga dengan hidup secara kudus dan soleh. 우리의 삶을 정말 참 제대로 잘 살아야 되겠습니다. Jika kita hidup setiap hari menurut firman Tuhan, perbuatan kita akan bertimbun dan menjadi pencapaian syurga dan benih berkat kekal yang akan kita nikmati di syurga, bukan? 그러니 Jika ada teman buruk berkata, marilah melakukan dosa kerana tidak ada neraka. 지옥이 설마 있 Mana ada neraka? 영혼이 Bagaimanakah roh berasa sakit? 이런 Jangan kita tertipu. 속이는 말에 우리 결코 속아서는 안 되겠습니다. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 29. 함께 보겠습니다. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahawa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 12지파를 다스리게 하려 하노라고 했습니다. 하늘나라에서 Kita juga berasa gembira untuk makan dan minum di syurga. 즐거움도 있고
기쁨도 있습니다. 다 Memandangkan ada kehidupan dan aktiviti seperti itu, Tuhan berkata bahawa usaha kecil di bumi pun boleh menjadi anugerah kekal di syurga. 가서는 영원한 어떤 상급으로 바뀔 수 있으니까 이 땅에 Tuhan juga menyuruh kita agar jangan abaikan iman dalamnya di bumi, 더 열심히 tetapi hidup dengan lebih rajin dan teguh. Dia menekankan hal tersebut dalam Alkitab. 해 주셨고 가르침을 주셨던 것이라고 이렇게 성경은 우리에게 알려주고 있습니다. 또 Dan malaikat buat apa untuk orang yang akan memperoleh 어떻게 keselamatan? 한다고 했습니까? Mereka melayani kita. Mereka melayani kita, bersyukur kepada Tuhan dan menyanyi pujian kepadanya. Tuhan buat kita berasa apa yang kini kita rasa di bumi, bahkan di dunia 4 dan 5 dimensi. 느낄 수가 있도록끔 하나님께서는 그렇게 만들어 놓으셨습니다. Tetapi kepada orang yang akan diselamatkan, Tuhan menghapuskan kematian, dukacita dan kesakitan. 애통도 없애주시고 Kita akan hidup di persekitaran itu bahawa berkat istimewa Tuhan. Namun itu bukan bermaksud kita tidak berasa sakit. Tuhan menghapuskan semuanya di persekitaran seperti itu. 전부 다 없애버리시겠다고 하신 것입니다. Dunia itulah kerajaan syurga yang kekal yang kita akan pergi tidak lama lagi. 그 천국 Marilah lari sungguh-sungguh ke sana. 다름질하되 Jika teman buruk berkata, marilah berdosa, sedikit sahaja, macam mana? Janganlah kita ditipu oleh kata-kata buruk seperti itu. Mari buka buku 1 Korintus bab 15 dan melihat firman, jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus bab 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan Jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. 하기 위하여 말한다고 했습니다. Kita sering diberitahu mesti sedar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 잊지 말라고 했습니다. Mari lihat buku Efesus bab 4 ayat 25. 그런 Kerana itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kerana kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum terpadam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 하라고 했습니다. Di sini juga, Tuhan berfirman kepada umat agar jangan berdosa. 말라고 했고 요한일서 Marilah lihat buku 1 Yohanes bab 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, kerana ia lahir dari Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Tuhan. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Alkitab menyedarkan kita bahawa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. 또 일깨워 주셨습니다. Kalian tahu di mana semua dosa direkodkan? 어디에 기록되느냐 하면 Semua direkodkan dalam kitab kehidupan syurgawi. 기록이 됩니다. 몇 년 몇월 며칠 Hari bulan apa, tahun apa, hari bulan ini, tahun ini, siapa telah melakukan perkara ini. 각 사람에게 다 Malaikat yang Tuhan utus kepada setiap daripada mereka sentiasa menemani kita. 우리와 동행합니다. Mereka menulis setiap perbuatan kita seperti yang direkodkan. Akhirnya manusia dihakimi. 했습니까? 심판하신다고 했습니다. Mari lihat buku Daniel bab 7 ayat 10. Dari ayat 9, sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majlis pengadilan dan dibukalah apa? Dibukalah kitab-kitab. 하고 했습니다. Wahyu bab 20 ayat 12 berkata, dibuka sebuah kitab dan berdasarkan apa yang ada tertulis, bagaimana dihakimi. 베푸시더라고 했습니다. Tuhan berfirman kepada kita,
Jangan berbuat dosa lagi dalam apa jua situasi. 하나님의 말씀 Janganlah terlibat dalam dosa mengingkari firman Tuhan dan dosa yang melakukan apa yang Tuhan larang. 가지 일들이 있습니다. 이런 일에 연루되는 우리가 되어서는 안 되겠습니다. Mengapakah Tuhan memberi ajaran seperti itu? 우리에게 주셨냐 하면 이 Ini kerana Tuhan tahu dunia yang akan kita masuk kemudian selepas meninggalkan dunia 3 dimensi ini. 그 미래를 아시기 때문입니다. Oleh itu Tuhan berkata, semuanya akan ditulis dalam kitab. 내용을 생각 없이 그냥 사는 Kamu masih hidup tanpa mengetahui dunia dimensi itu. Betapa sakitnya hatiku. Janganlah jadi hamba dosa dan terikat oleh dosa. 이제 조금만 Jika kita berusaha sedikit lagi, kita akan menikmati kehidupan kekal dan berkat dengan Tuhan di syurga yang kekal. Masa kemuliaan itu pasti akan tiba. 이 땅의 삶은 Janganlah berfikir bahawa kehidupan di bumi ini menyakitkan. Selepas dunia ini berlalu, ada keseksaan dan penderitaan yang tidak terkata menantikan di dunia seterusnya. 마음에 괴로움과 고통이 기다리고 있습니다. 그런 Agar kita dapat mengelakkan kehidupan neraka dan dibimbing ke syurga, 하여금 그 지옥이 아닌 Tuhan menanggung kesakitan dan penderitaan yang besar. 하기 위해서 Dia tidak teragak-agak untuk disalibkan, tetapi menanggungnya dengan rela. 박히시는 일도 스슴치 않고 자행하셨던 것 아니겠습니까? Kalian semua, 여러분 kalian anggap dunia yang kelihatan ini adalah segala-galanya. Tetapi ingatlah bahawa dunia yang lain akan datang tidak lama lagi. 명심하셔서 Mengingati ini, marilah lebih bersemangat, berusaha dan tekun lagi. 생명책에 Agar semua perbuatan kita direkodkan dengan lebih baik dan indah di dalam kitab kehidupan. 뭐 Saudara A, saudara B, saudari C, dan saudari D. 상에 있을 때 Semasa mereka berada di bumi, kehidupan iman mereka hebat. 회개를 정말 잘하고 Mereka betul-betul bertaubat. 하나님 말씀에 대한 Kerana bertaubat, mereka mentaati firman Tuhan dengan baik. Oleh itu, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan larang mereka lakukan dan melakukan perintah Tuhan. Kehidupan mereka sungguh beriman. 삶을 살았더라. Jika kita direkodkan seperti itu dalam kitab kehidupan, betapa gembiranya apabila kita masuk ke tanah air syurgawi. Pada saat itu, firman Alkitab, Tuhan menghakimi masing-masing menurut perbuatan mereka akan menjadi kenyataan. Adakah roh berasa gembira sama seperti tubuh? 느낄까? Adakah roh berasa sakit? Roh dapat berasa semuanya. 느끼 Jadi Tuhan sendiri datang ke bumi dalam tubuh 하게 하기 agar kita jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. 육체 옷을 입으시고 Dia memilih jalan itu meskipun dia tahu akan diejek oleh ciptaannya. 하신 것 아니겠습니까? Hari ini, 오늘 다시 한번 marilah sekali lagi bersyukur atas rahmat Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. 사이 생각하면서 Tanpa meninggalkan seorang pun, marilah kita memasuki syurga abadi yang Tuhan kurniakan. Janganlah buat pilihan bodoh dengan jatuh ke neraka. Tetapi marilah pergi ke syurga. Dengan berdoa untuk semua anak Sion, saya tamatkan khutbah. 합니다. 감사합니다. Terima kasih.